السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره على وافر نعمه ويزيد الفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, karena perjalanan kita dirasakan panjang tapi sangat pendek di atas dunia ini. Bahasa Arab kata suwai'at ma'dudat, beberapa saat yang dikira. Kenapa kita kata pendek? Sebab dia akan berakhir. Bermula dengan kelahiran, berakhir dengan kematian. Ada yang umur 2-3 jam, ada 2-3 hari, 2-3 tahun, ada yang 100, itu je tahap panjang. Maka para jemaah sekalian, kalau kita tidak diisikan masa yang ada ini, kita akan kerugian besar di atas dunia ini, dan kita akan rasa kecewa yang berpanjangan di akhirat nanti. Maka khutbah perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk kesehatan, keperluan sepanjang hayat, dan dua nikmat yang disia-siakan oleh ramai di kalangan kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih lagi berada di 14 Rajab 1442 bersama dengan 26 hari bulan 2 2021. Bermakna kita berada dalam sistem zaman Covid, nama dia PKPB. Artinya pergerakan masih lagi terkawal, tetapi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitulah kita telah dibenarkan, khususnya negeri kita ini dan beberapa negeri yang lain, yang telah memberi keizinan, pihak pemerintah mengizinkan kita duduk di masjid untuk solat Jumaat. Kita kata hazihi ni'matun, ini adalah satu anugerah, nikmat yang Allah beri kepada kita. Kita jangan duk nampak nikmat itu boleh beras, boleh ayam, boleh sayur-sayur, boleh makanan, itu satu kategori nikmat. Tetapi nikmat perjalanan panjang kita, iaitulah nikmat dapat menjejakkan kaki ke masjid, menunaikan tanggungjawab yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ini merupakan satu nikmat. Maka nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, sama ada nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila diberi nikmat, maka diberi peringatan. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Para ulama tafsir kata syukur menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Maknanya kita syukur kita sudah ada nikmat sekarang, kita jaga dia, kita suburkan dia. Allah Ta'ala jaga yang sedia ada dan diberi lagi yang belum ada. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kamu kufur nikmat, azab aku sangat besar.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi mengatakan ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang orang terpedaya, terperangkap dengan dia, salah guna dia ataupun tak erti nak guna. Ramai, Nabi kata katsirun minan nas, ramai di kalangan kita tak pandai guna. Iaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Adanya waktu kita lapang dan ada waktu kita sehat dan waktu kelapangan. Di antara ulama hadis Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, ada kalanya seorang tu sehat tubuh tapi tidak mempunyai kelapangan. Sibuk dia dengan cari hartanya, sibuk dia dengan kerja, membanting tulang di sana sini untuk mencari rezeki. Dan ada orang yang tak sehat tapi hartanya ada. Maka kita kata dua-dua ini perlu kita jaga. Kenapa kita nak jaga dua-dua? Bila kita sihat, masa kita banyak. Kalau tak sihat, duduk di hospital tak ada masa kita. Duduk terkurung di situ. Ada seorang yang kena COVID. Dia kata, "Ustaz, saya ni suka sana sini, bantu orang. Tiba-tiba bila kena kurung di bilik hospital je, bukan dalam ICU, tempat kuarantin biasa. Allah, dia kata sempitnya dunia ini. Baru kita tahu." Maka dengan ini para jemaah sekalian, untuk realiti hidup kita sehari dua ni, kita kena jaga dua-dua. Kalau kita ada nikmat kesenangan, bermakna kesihatan kita meraih. Dua ini adalah merupakan satu anugerah yang besar Allah anugerah beri kepada kita. Kalau kita kaya tapi tak sihat, tak ada waktu juga. Mana pergi? Hari ni temu janji hospital pakar ni, esok pakar lain pula. Maknanya kita duduk taradud. Orang lain berulang alik ke masjid, kita berulang ke klinik. Kita ada sihat tapi tak ada harta, sibuk juga kita. Maka Nabi SAW memperingatkan kita, nikmatan, dua nikmat ini orang terperangkap, terpedaya dengan dia. Sebab itu di antara muhasabah, kita tak nak pergi jauh-jauh. Bila saya bercakap dengan tuan-tuan orang kampung kita belaka, orang-orang yang kita sayangi, kita mengatakan di antara nikmat yang kita tidak guna, seperti yang disebut oleh Nabi SAW tadi, nikmat kita sehat, nikmat faragh, kita mempunyai waktu. Di negeri kita ni cuti pada hari Jumaat. Kita pula alhamdulillah telah diberi kesihatan, tidak duduk dalam wak tahanan, tidak duduk dalam katil orang panggil terdampar, tak nak gimana. Walaupun dimaklumkan bahawa datang awal hari Jumaat, kalau tidak pintu ditutup, kita tengok masih lagi kita tidak syukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Mari lagi lambat-lambat, sampai orang azan pun duk mari lagi. Kita kata nanya dua pihak. Yang pertama, orang mari lambat ke masjid, yang pertama dia menanya diri je sendiri. Contohnya, bila kita masuk, khatib sudah di mimbar, pada waktu itu malaikat yang mencatat kehadiran, tuwiyatis suhuf, tutup lembaran catatan, dia yastami'una zikra, dia masuk mendengar khutbah. Kita masih lagi duduk kokaih nak masuk masjid. Yang kedua, kamu yang mari lambat, buat nanya kepada kawan-kawan yang bertugas, bahagian pencatat kehadiran, bahagian jaga keselamatan, kerana mereka tak boleh masuk masjid. Sebab itu saya selalu beri peringatan, datanglah awal, paling tidak pun 10 minit sebelum azan. Dia orang ni suka kalau masjid ditutup. PKP mari, gembira, tak payah pergi masjid, senang. Tulis kat Facebook je lah, nak pergi masjid tutup,
AJK jadikan masjid macam hak pok dia je, pok-pok dia yang boleh solat. Waktu kita buka kenapa tak datang? Mari lambat-lambat. Waktu orang tutup duk mengepek, waktu masjid dibuka main-main. Ini nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sama juga waktu salatul jamaah, dibukanya pintu seluas-luas, tak pergi-pergi juga salat jemaah. Duk tunggu rumah dia apa yang ada di situ, itu yang ada. Tapi ingat, bila Allah tarik nikmat baru kita terasa. Kata di para ulama, kita tidak mengetahui suatu benda itu nikmat illa man iftaqadaha, bila hilang nikmat. Bila masjid ditutup baru tahu, oh, sukanya kalau boleh pergi solat jemaah, sukanya kalau boleh pergi solat Jumaat. Waktu terdampar di katil hospital baru fikir, kalau boleh pergi masjid. Menunggu-nunggu kita imam datang ziarah untuk kita bersalam, sambil-sambil pegang tangan imam, berbisi, imam doakan kalau saya sihat nak pergi masjid. Imam paling muka ke lain, dia kata muka ni memang sihat pun tak kena-kena juga masjid, kecuali dia ada di atas katil hospital baru nak reti. Kita kata buat apa ketika itu? Para jemaah sekalian, inilah muhasabah kita, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sekarang ni Allah tarik sedikit nikmat dengan datangnya wabak yang disebut dengan nama COVID-19. Maka itulah yang kita terasa terkawalnya kita tak boleh pergi sana sini. Orang soleh terkawalnya tak boleh pergi masjid, rasa duka cita. Maka Islam datang untuk menyelamatkan dan membersihkan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Menurut pakar perubatan, salah satu bentuk sebaik-baik ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan itu, Allah Ta'ala telah menyediakan sistem antibody di dalam tubuh kita sendiri. Sistem kekebalan dalam tubuh badan manusia yang dapat melawan serangan penyakit. Kekebalan tubuh badan ini membolehkan makhluknya memperolehi kualiti hidup yang baik. Tapi bila imuniti kita lemah, ketika itu kita diserang oleh penyakit. Karena itulah terdapat asar ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita supaya mempedulikan masa yang ada, al-faragh, dan mengambil cakna dengan kesihatan yang kita ada. Di mana dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Buatlah perancangan strategi yang kukuh, yang mantap, dengan 5 untuk 5. 5 untuk 5. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu kita muda sebelum tua. Mana waktu kita muda ni kita buat persiapan molek-molek. Kalau nak cari harta pun carilah. Kalau kita nak kumpul apa pun, inilah masanya. Bila kita sudah tua baru nak cari, orang panggil sudah tamat tempoh. Waktu tu waktu kita nak bersimpuh di hadapan Allah, nak habiskan masa di masjid dengan mengaji Al-Quran, dengan berzikir. Waktu muda lah waktu kita nak belajar, menuntut ilmu, pergi jauh-jauh, pergi dekat-dekat. Maka Nabi kata syababak, muda sebelum tua, artinya buat perancangan sekarang. Berapa tahun. Kita sekarang ni mungkin dalam bab keuangan ada sedikit perancangan, tapi dalam bab ilmu ada ke tidak perancangan yang kita buat? Contohnya 3 tahun yang pertama ini saya nak boleh baca Quran, mengaji kita Quran sekali dengan tajwid. Perancangan 3 tahun yang kedua, saya nak memahami makna Quran tafsir. Barulah kita ada peningkatan. Tapi kalau langsung tidak ada perancangan, lagu itulah hidup kita sampai kita mati pun, hakaza wa hakaza.
Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Waktu sehat sebelum sakit. Waktu kita sehat, kita melakukan amal-amal kebajikan, sama ada bersifat peribadi, ibadat-ibadat khas, kita solat berjamaah sentiasa, menghadiri majlis ilmu sentiasa, membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Bila kita sakit, tak dapat pergi masjid, tak dapat lagi nak tolong orang, tak dapat lagi nak pergi itu ini, insya-Allah pada waktu itu kita akan dapat pahala sebagaimana yang kita sentiasa buat waktu kita sehat. Hadhihi ni'mah. Dalam bahasa mudah yang saya gunakan, bahasa pencen. Pencen, pahala. Kita duduk di rumah tapi pahala mengalir. Sebab malaikat yang jaga kita, hafazah, dia tahu Pak Cik ni pukul 7 dah siap ready untuk ke masjid solat maghrib. Selepas maghrib dia dengar kuliah, dia tak balik-balik. Selepas solat isya baru dia pulang ke rumah dia. Bermakna waktu 2 jam ini kita berpahala walaupun berada di katil hospital ataupun berada di rumah kita kerana kesihatan. Dan para ulama juga kias masalah ini dengan PKP. Waktu masjid ditutup, kalau kita tak sentiasa pergi pada waktu itu, kita juga diberi pahala dengan sebab kebiasaan kita taraddud, ulang alik ke masjid, tapi sekarang ni kita tidak pergi kerana peraturan. Alhamdulillah, itu satu nikmat. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrik, waktu kaya sebelum miskin. Mana waktu kita banyak duit, di sinilah waktu kita melabur untuk bekalan-bekalan ke akhirat kita ataupun pelaburan untuk bekalan hari tua kita. Dua-duanya kita melabur. Sebab apa para ulama mengatakan kita kena buat persiapan yang rapi kepada segala perkara. Segala perkara. Harta kita ini dianggap seperti makanan, kita itu dianggap seperti bizrun, macam biji benih. Benih apa yang kita tanam, itulah yang akan keluar buah. Takkanlah tanam pokok kelapa dia keluar buah. Buah apa ni? Buah rambutan. Maknanya waktu kita kaya, kita cari harta-harta yang baik, yang apa ni, yang halal, tayyiban. Waktu kita susah nanti di akhir nanti, Allah SWT akan beri kepada kita min haitsu la yahtasib, sebab kita jaga punca-punca harta yang kita ada. Baiklah, yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik, waktu kita mempunyai waktu lapang yang baik sebelum kita sibuk. Di sini ulama hadis menafsirkan, dia kata waktu lapang ni maknanya kita ada masa. Masa kita sangat banyak. Allah Ta'ala beri pada kita setiap orang peruntukan tak pernah kurang. Yang kaya, yang miskin sama je 24 jam. Tak ada oleh kerana dia kaya dia dapat 36, saya 24 je. Lah, itu dia panggil skim gaji. Dia pejabat 19, 24, berapa, 50. Tapi masa Allah Ta'ala beri pada kita 24 jam setiap orang, tidak ada yang kurang. Yang miskin, yang kaya sama. Maka kita gunalah masa yang kita ada ini untuk kesibukan diri di saat kita sudah dalam suasana yang begitu kawat. Yang terakhir, hayataka qabla mautik, waktu hidup inilah waktu kita nak apa? Waktu kita membuat persiapan. Bila kita mati sudah tidak ada persiapan, kata di ahli fikir, hari ini kita banyak tanggungjawab diri, tanggungjawab keluarga, tanggungjawab itu ini. Besok mungkin tidak ada tanggungjawab lagi. Kita sudah mati, tapi kita dipertanggungjawabkan dengan semua yang kita lakukan. Para jemaah sekalian, begitulah peringatan. Kualiti hidup kita akan terganggu jika kita tidak mengambil berat menjaga kesihatan, dan juga kita salah guna masa yang ada ini. Al-faragh tidak diisi dengan baik. Kita lihat sendiri dan sebahagian daripada kita alami sendiri bahawa serangan sesuatu penyakit menyebabkan kita akan hilang nikmat kesihatan, mengalami tahap kesihatan yang tidak sempurna. Di antara kesan
serangan penyakit kepada ibadat kita, ibadat pun tak sempurna dah. Dulu kita boleh solat berdiri dengan baik, sekarang ni mencari-cari kursi sudah. Ataupun terpaksa kena duduk, terpaksa kena. Dulu kita boleh solat dengan taharah yang sempurna, sekarang ni ada orang yang dipanggil stoma, tebuk dia perut dia ni tangki najis kat situ, ataupun bawa beg air kencing, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nak mencari nafkah pun tak sempurna. Berbeza orang pergi haji waktu dia muda dengan tua. Yang tua ni Masya Allah, yang muda ni boleh pergi melontar, tawaf, seronok dia. Yang tua nak pergi melontar pun, kalau ada orang tolak sampai, kalau tak tolak duduk situlah dia. Orang tanya pergi melontar, tak tahu berapa, sebab dia hanya tahu tunggu kemah. Sebab ini kita kata kesan daripada hilangnya kesihatan banyak terganggu. Dari sudut mencari rezeki pun sama juga. Maka disitulah para jemaah sekalian, Nabi SAW mengajar kepada kita supaya menjaga kesihatan, menjaga masa yang kita ada supaya tidak hilang. Masa yang pergi dia tak akan kembali lagi. Maka Islam memberi dua petunjuk secara umum bahawa tabiat makan minum dan penjagaan kebersihan rohani dan tubuh badan juga akan menentukan kesihatan kita, akan menentukan kekuatan sistem antibody kita, termasuklah sebagaimana yang diputuskan oleh pihak pemerintah di seluruh dunia dalam negara Islam ini, iaitulah penggunaan vaksin yang diperlukan untuk sesuatu penyakit. Sekarang ini ada pula mazhab lain pula, orang yang ambil vaksin ni orang jadi ikut dajal lah, macam-macam dia kata. Kita kata usahlah tuan-tuan terpengaruh dengan seorang dua ustaz, kita peganglah dengan majoriti para alim ulama yang telah berijtihad di dalam menentukan masalah-masalah ini. Kalau kita duduk dengan qila wa qala, maka kita masuk dalam bukit duduk seorang lebih baik daripada kita bercampur dengan orang yang tak tahu mari daripada mana. Maka dalam perbincangan yang kita sebut tadi, Islam memberi dua petunjuk pada kita, iaitulah dari sudut menjaga makanan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran halalan tayyiban, yang halal lagi baik. Sekarang ni pula ada pula orang ambil kesempatan, bila kata halalan tayyiban, dia tambah lagi makanan sunnah pula. Bagus kita makan sunnah, tapi bila jadi makanan sunnah yang dia buat tu naik harga pula barang-barang. Daripada kismis RM10 sudah jadi RM25, sebab telah dijampi oleh anak-anak tahfiz. Macam-macam cerita, ini tidak termasuk dalam perkiraan ini. Itu termasuk dalam ilmu bisnes dan juga perniagaan. Baiklah, Nabi kita ajar nak makan baca bismillah ya. Sudah makan baca alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, ternyata amat jelas. Apa yang kita makan dan minum ini menentukan dua perkara. Yang pertama masalah ibadat kita, yang kedua masalah kesihatan. Kalau sumber makanan yang tidak halal tercemar, dalam asal kata baik makanan kamu mustajab doa. Kalaulah makanan juga kotor, dari sudut kesihatan juga terjejas. Penyakit-penyakit akan datang, macam-macam jenis penyakit. Mari, tadi saya dah sebut makanan kalbizir, makanan itu seperti benih, apa yang kita tanam itulah yang akan tumbuh. Maka para jemaah sekalian, apa yang telah disarankan supaya penjagaan makanan kesihatan, makna makanan itu bersih, dan juga menjaga kebersihan diri melalui mandi dan anggota wudu. Kita mengatakan kesihatan yang kita jaga ini bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masa kita basuh tangan, bahkan sebelum wuduk disunatkan basuh tangan. Tamadmad, komo-komo, istinsyak, masuk air dalam hidung. Semua itu nak hilangkan bakteria kotoran. Sebab itu bila orang bersin, kita kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, sebab bila bersin keluar dia punya. Ini menunjukkan bahawa penjagaan basuh anggota wuduk yang kita ada ini adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi SOP oleh puak-puak kesihatan. Kita kata masya Allah tabarakallah,
dua dalam satu kan. Semua kita ada. Islam ini telah mengajar kepada kita sempurna. Yang tak sempurnanya kita masih dengan sibuk dengan sana sini. Orang suruh pergi masjid awal, kita pergi lambat. Orang suruh pergi solat berjamaah, kita buat main-main. Bila orang tutup masjid, mengamuk di Facebook. Itu je lah kerja kita. Maka dua nikmat ini jaga tuan-tuan, as-sihhatu wal faraq. Ketika kita sihat, waktu kita mempunyai kelapangan, kesenangan, kita syukur nikmat, bisyukri tadumun ni'am. Dengan syukur nikmat kita bertambah insya-Allah. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.